Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, satu tepukan untuk diri anda. Izzuddin, dulu kita masuk medical atau conference, kita tak ada tepuk-tepuk. Saya pun masuk bisnes ni, saya kata apa ni tepuk-tepuk. Tapi balik fikir-fikirlah. Kalau awak pergi aerobik, dia tepuk tak? Tak ada ke aerobik? Ada tak? Pam-pam kan? Rupa-rupanya tepuk ni pun satu exercise. So daripada medical part of it, kita kata tepuk ni satu exercise. Kita jadi agresif, jadi pengaliran darah tu cantik. Terutama pengaliran darah ke jantung. So sayang jantung tak? Jantung berapa harga? Tak ada harga. Sebab jantung bekerja daripada kita dalam rahim lagi sampailah ke liang lahat. Habis dia stop situ. Dia tak pernah rehat, dia tak pernah berhenti, dia tak pernah komplain, kata letih lah, hampa ni, letih lah. Tak ada. So satu tepukan diri anda, satu tepukan untuk jantung anda. Okey, tahniah. Okey. So saya tahniah kerana sudi menghadirkan diri dalam program pagi ini. Saya tahu datang jauh dan dekat ya. Bintulu. Betul ke Bintulu? Betul. Dia kerja dekat Bintulu. Dulu dia orang Pahang. Dia kerja kat sana. Jadi anda bagi masa, anda ruangkan masa untuk datang pada pagi ini. Tahniah. Sebab kebanyakan orang yang kami jemput, tak ada masalah, sibuk lah, hari ni family day lah, nak bersama anak lah, nak bersama itu. Tak apa, itu hak mereka. Tugas kita menyampaikan. Macam kita dakwah lah kan, kita sampaikan. Orang ikut, Alhamdulillah, tak ikut, kita jangan kecil hati. Kita punya tugas tak habis. Dan kalau boleh, anda dah datang di sini, bagi tumpuan, jangan kedatangan anda ni kedatangan yang sia-sia. Bagi tumpuan, buka minda, buka hati, dengar apa yang kami nak kongsikan, dengar apa yang kami nak sampaikan daripada pagi sampai ke petang. Tak lama, satu hari ni. Dan saya harap hari ni hari yang bermanfaat bagi kita semua, supaya kita dapat sekurang-kurangnya ilmu untuk kita praktiskan. Okey. Hari ni apa yang saya nak kongsikan dengan anda ialah hakikat kehidupan. Umur saya 62 tahun. Ada macam 62 tak? Muda lagi kot. Alhamdulillah, amin. Baru celebrate birthday bulan 12. Maknanya baru 60, sebenarnya baru 61 tau sebenarnya. Cewa sebenarnya. 61 baru berapa 2 bulan je. Tak ada 62 lagi. Tapi dalam perniagaan ini kami cebur lebih kurang dalam 27-28 tahun. Dan saya join bisnes ni pada tahun 1997. Siapa yang lahir 1997 ke atas? Ada? Ada yang umur 25? Ada? Umur berapa ni? Belum beranak lagi. Belum dilahirkan lagi. Amirul? Yang ujung ni baju hitam? Nampak? Muda-muda net kan maknanya saya dah jadi doktor, saya graduate 86. Habis dah beranak belum? Dah. Umur berapa masa tu? 30. Maknanya 86 hang. Belum beranak lagi, nampak? See? Sebagai doktor, saya dah jadi doktor 30, kiralah sendiri, 30 lebih tahun. Maknanya lama. Itulah kehidupan saya dan saya nak kongsi dengan anda. Hakikat kehidupan kita hari ni, suka tak suka, mau tak mau kita terima bahawa kos sara hidup kita meningkat. Macam-macam kerajaan cuba bagi tu, bagi ni, tapi membantu sikit, tak membantu selamanya. Betul tak? Kita suka, tapi kalau boleh kita nak selamanya. Tak boleh. Kerajaan kita pun tak boleh sanggup nak bantu. Kita kena usaha sendiri. Apa yang kita dapati sekarang, semua barang naik. Semua
barang naik. Hari tu saya cerita zaman saya. Nama yang? Zafar umur berapa? Samalah lebih kurang. Bi umur berapa Bi? Oh, setahun je. Okey, kita sama. Dulu mengimbau kembali. Dulu. Saya nak share pengalaman saya. Kami pergi sekolah, bawa duit sekolah. Dululah saya orang kampung. Saya orang Melaka, orang Majlis Tanah. 10 sen. Zafar bawa berapa? Pak Zafar orang kaya lah. Bawa berapa? 5 sen. Kita serupa. Sebab 5 sen boleh beli roti, nasi lemak sepinggan. Ada sambal, ada telur. 5 sen boleh beli air. Cukuplah. Dulu tak ada RMT tau. Tak ada bantuan makanan. Tak ada. Kerajaan dulu tak tahulah. Sebab dia pun tak fikir pasal RMT kan. So, sekarang siapa ada anak sekolah darjah, sekolah rendah? Berapa bagi anak sekolah? Betul. Siapa anak sekolah menengah? Ada? Kak ada anak sekolah? Habis dah. Ada anak sekolah menengah? Habis. Siapa? Yvonne. Satu hari berapa seorang? Ikhlas cakap duk typing. RM10. Betul. Saya bincang dengan anak staff saya. Dia kata cikgu, dia kata doktor, saya terpaksa masak untuk anak. Kalau anak ada 4, satu RM5, satu hari RM20. Petang kan ada fardu ain. Dulu fardu ain tak jual. Tak ada jual apa-apa. Kita pergi kat fardu ain. Tapi fardu ain kami di masjid. So tak ada lah orang jual goreng pisang ke, cuk kodok ke, apa ke. Tak ada. Sekarang ada bangunan fardu ain. So petang lagi RM3. Dia kata dekat sekolah, cikgu sampai WhatsApp kepada ibu bapa. Tolonglah bagi anak duit lebih. Kalau bagi RM2, anak tak makan. Anak tak makan sebab air RM1. Itu air bancuh. Air bancuh RM1. Nasi, saya tanya sebab saya nak cakap ni, saya nak tanyalah sekadar semasa. Nasi, dia kata doktor nasi, kalau nasi campur kata telur ke, sambal ke, ikan bili ke, RM2.50. Kalau budak yang debok tu kan, mana cukup nasi minyak tu, tambah RM1. Maknanya RM5 ngam-ngam niang. Anak tak ada berangan nak makan. Setengah sekolah kat Kuala Lumpur ada nugget, ada ayam goreng, ada burger. Amboi. Kita kat sekolah kampung itu pun dah rasa mahal. Lepas tu dia kata, doktor saya bawa lah, bagilah anak bekal kan. Anak tak makan pedas, bawa nasi goreng ke apa. Kawan datang ngending. Tahu ngending tu? Rasa sikit. Dia rasa tu habis separuh nasi kawan tu. Separuh mak. Kawan makan lebih pada separuh mak. Dia kata kenapa awak tak beli? Saya tak ada duit. Nampak tak? Ini suasana yang kadang-kadang kita, macam kami dah 60-an ni tak sedar lah kan. Tapi orang baru, nampak tak? RM2 tak cukup. Dulu saya beli es krim Malaysia. Tahu es krim Malaysia? Saya pergi balik, kami jalan kaki. Orang susah. Jalan kaki pergi balik satu kedai runcit jual es krim Malaysia 3 batang 10 sen. 3 batang 10 sen. So, ada 5 sen, aku ada 5 sen, kita potong 1,5 batang. Dapat. Untung kan kalau kita beli. Sekarang satu batang berapa? Tengok flavor. Bumbu Oreo, bumbu tu, bumbu ni RM2. Kalau yang simple-simple air bancuh tu, asam boy tu, RM1. Nampak tak? Beza kehidupan dulu dengan sekarang. Gaji lebih kurang sama je. Dulu saya mula-mula masuk houseman, gaji saya RM1,280. Sekarang RM4,000 pun susah tau, miskin bandar, jangan main tau. Dulu kita beli laksa, saya ingat lagi kampung Kerinci kan, kita student beli laksa baru RM2. Sekarang laksa berapa ringgit? RM8. Terkejut beruk saya. Kandungan tak adalah beza, telur tetap sebelah, kadang-kadang tak ada telur pun. Oh ya Allah, dulu nasi ayam RM3.50, RM2.50. Sekarang nasi ayam berapa? 7 tu murah tu, RM8, RM10. Kalau pandai malas keluar ambil Grab lagi mahal. Kadang-kadang Grab lebih mahal daripada nasi.
Suka tak suka, itulah hakikat kehidupan. So gaji kita banyak mana? Adakah naik berpuluh kali ganda? Ada naik belas-gelas kali ganda? Tak ada. Sekarang basic, kalau orang biasa-biasa kan 1,500. Apa kita nak makan? Kita beras baru naik. Saya tanya, malam saya pergi surau, saya tanya caterer tu, beras kampik berapa? Dia katakan 40, 10 kilo. Pergi sekolah tahfiz, doktor, satu kampit 40. Kalau nak makan untuk 60 orang, dia kata memang tak cukup. Nampak tak? So, kita tengok keadaan sekitar, gerun. Apa kita buat? Yang rajin, yang susah hati, yang nak tambah pendapatan, dia buat apa? Buat satu orang buat 3-4 kerja. Betul tak? Kalau isteri dulu tak kerja, selesa jaga anak, jaga rumah, sekarang isteri pun dah mula cari, fikir macam mana nak tambah pendapatan. Apa dia buat? Jaga anak orang. Apa dia buat? Apa ni? Dropship. Yang tak payah modal tu, kira macam tu kan? Apa dia buat? Kita buatlah niaga kecil-kecil, buka rumah, jual setengah orang buat burger, setengah orang buat nasi lemak, setengah orang buat goreng pisang. Buat apa saja. Kalau cikgu buat tuition, agak-agak cikgu rajin nak buat tuition. Bukan dia sebab rajin, sebab dia nak tambah pendapatan. Kalau di kampung saya lah, di kampung saya Melaka. Di Bagan Serai, yang sekarang saya duduk, Bagan Serai pada Buntar ni kan. Pagi pergi menoreh, petang mengajar. Ataupun pagi pergi mengajar, petang pergi bawa bendang. Ataupun pergi ada kelapa sawit. Macam-macam kita buat sebab kita nak tambah pendapatan. Kadang dah pencen, kita buat apa? Buat Grab. Saya buat medical check up. Untuk orang buat Grab umur 60 tahun ke atas, mesti ada medical check up. So kita buat, kita kata suka-suka ke? Saja je nak penuh-penuhkan masa. Ya ke? Penuhkan masa baik pergi surau, betul tak? Baik buat rukun tetangga ke apa. Pergi mana? Grab kalau di Bagan Serai tak laku. So pergi Penang. Taiping pun tak laku, pergi Ipoh. Sebab saya tanya, sebab di sana lebih orang ramai nak perlukan. Jadi terpaksa pergi airport lah, pergi ni lah. Situ insya-Allah ada pelanggan. Nampak tak? Kita buat macam-macam kerja sebab kita nak tampung kehidupan kita. Kita rajin, bukan kita malas. Setengah orang kalau kilang buat OT. Pagi matahari tak keluar lagi, balik matahari dah terbenam. 7. Kadang-kadang sampai malam lah. Saya tanya, banyak ke dapat? 1 jam kalau OT lah. Ini saya sebab saya banyak 30 kilang saya buat panel kan. 1 jam RM4. Itu pun paling tinggi. Kalau kita tambah 4 jam, dapatlah RM10, RM15. Nak dapat RM100, hang nak kena tambah berapa jam. Teruk, diperah. Tapi kita nak buat apa? Adakah kita ada pilihan? Tak ada. Kita ibarat mentimun. Atas pun lengit, bawah pun kena lengit. So, hari ini kita nak kongsikan dengan anda. Kita tak nak lah, kalau boleh kita tak nak kerja sampai mati. Betul tak? Dah habis pencen, kena kerja lagi. Dah habis ni, kena buat lagi. Sebab anak-anak tak habis belajar, anak-anak tak habis kahwin. Dan kita pun ada keperluan kita sendiri. So hari ni, kawan-kawan, kita nak bagi anda satu peluang. Tak apa, saya buat bisnes niaga ni, saya masuk pada 97, saya buat part time. Kerja saya Alhamdulillah, dulu saya kerja dengan kerajaan 10 tahun sebab saya ada bonding JPA. Saya habis bonding tu, saya berhenti dan saya kerja klinik sendiri. So maknanya sampai sekarang 62 tahun punya pengalaman. Bukan 62 tahun punya pengalaman, 35 tahun punya pengalaman. Jadi sekilas tengok masuk je kita dah tahu. InsyaAllah lah pengalaman. Tapi Alhamdulillah kita kerja, badan sihat, Alhamdulillah kita boleh kerja lagi. Tapi hari ni saya nak cakap dengan anda, bila kita ceritakan tentang peluang perniagaan ni, banyak orang kata it's not my cup of tea. Tak pandang, sebelah mata pun tak mau tengok. Tak nampak, tak mau buka, tak mau dengar, tak mau lihat. Sebab apa? Sebab dia dah ada kerja.
Kerja kita, alhamdulillah, saya tak kata kerja anda apa-apa, tapi kerja kita, are you secure? Hari ini anda sihat, orang pakai. Anda tak sihat, orang dah fikir-fikir bila nak buang. Hari ini kita tak jamin kerja itu untuk anda sampai anda pencen. Belum tentu. Kerja mungkin ada, anda mungkin tak sihat. Kerja mungkin tak ada walaupun anda sihat. Ini dua benda yang kena fikir, terutama generasi-generasi muda yang ada dalam bilik ni. Kami, Wak Imah kata akal tak lama lagi lah. Keperluan pun dah tak banyak. But jangan sakit. Jangan sakit. What if? Ini kita nak cakap backup ni. What if? Kalau jadi apa-apa. Ini zaman yang kita tak pernah duga. Saya pun tak pernah belajar. Izzuddin, awak ada belajar medical? Tak ada. Ini penyakit baru. COVID masa ni, banyak orang hilang kerja. Apa sebab? Sebab di stop. Contohnya penerbangan. Contohnya perhotelan. Contohnya restoran. Contohnya bridal. Orang kahwin kan? Banyak yang jumpa Dr. Azmi kan, doktor bukalah untuk kahwin, kami anak kahwin pun kahwin konvoy ke. Tak boleh ajar. Sampai orang mengajuk-ajuk, doktor anak kahwin tak ajak kami. Kami tak boleh ajak. Boleh ajak 200 orang. Tu kahwin orang mati, keduri orang mati kan. So, bila zaman ini kita tak jangka, kita tak sangka jadi. Kalau jadi pada kita macam banyak yang saya pergi dekat kedai-kedai yang jual baju, dia kata doktor selepas COVID habis tak boleh berniaga. Kenapa tak boleh berniaga kak? Yang pertama duit simpanan habis, bayar duit kereta, bayar duit rumah, makan. Tu anak tak sekolah tu sebab tutup kan. Sebab simpanan yang kita ada, yang kita kumpul beria-ria, berjimat cermat ni sebab COVID dah 2 tahun. Tak boleh buka dah. Banyak kalau anda jalan yang dekat Coket tu, satu hotel besar tu, apa nama, Grand apa tu, tutup. Banyak hotel-hotel kalau you rajin merayau, tutup, tak boleh buka. Kedai-kedai pun tutup, banyak yang tak boleh buka. Sebab apa? Sebab modal habis. Kita terpaksa cover untuk makan, untuk perbelanjaan seharian selama beberapa tahun. Ini benda yang kita tak jangka. So, are you secure? Itu soalan dia. Satu pesakit saya balik pada kerja, accident. Potong. Orang muda, majikan tak nak pakai lagi dah. You are not functional. You tak boleh bekerja kan? Tak mana boleh ada. Kalau macam ni tingkat nak naik macam mana ni? Kalau hari-hari naik, lama-lama kamu pun kata tak boleh lah. So, apa jadi pada dia? Majikan nasihat ambil sok-sok ilat, pencen ilat. Tapi dia baru kerja, mencarom sikit. So, berapa banyaknya pencen tu dapat? Lepas tu, siapa nak ambil dia kerja? So, that's why I cakap, what if? Kalau jadi apa-apa dekat diri kita, sorry to say lah, majikan tak pandang dah. Sebab dia pun nak untung, dia pun nak ada kerja dia nak kena buat. Kita dah tak functional. Kilang tutup. Bukan kata kilang, bank tutup. Saya baru ni di Bagan Serai, satu bank tutup. Saya kata kenapa you tutup? Susah pelanggan. Dia kata doktor, sekarang orang tak datang bank, orang pakai online. So dia nak cut cost. Sewa nak kena bayar, pekerja nak kena bayar, itu nak kena bayar, ini nak kena bayar. So kita tutup satu cawangan, pergilah 1,000 lah cawangan lain. Nampak tak? The moment dia tutup, dia tak fikir you ada anak, you tak fikir you ada kerja, you tak fikir dia duit hutang rumah, hutang kerja. Dia tak peduli. Dia fikir dia. So, are you secure? Sebab benda ni boleh laku. Boleh accident. Banyak yang pergi tak kembali. What happened to the family? Saya ada satu keluarga, ya, dia pergi, hantar anak asrama pergi balik Penang. Accident, bapa mati. Ada anak 3. Satu hantar balik asrama. Satu pergi rumah anak yatim. Satu dia bela. Isteri tak tahu bawa kereta, yang dia tahu bawa motor sebab pergi ambil anak sekolah.
Lepas tu tak ada apa kerja, suri rumah tangga. So apa dia buat? Doktor, sekarang saya meniaga tepi jalan, jual goreng pisang. Boleh hidup? Boleh. Orang kata ulat dalam batu pun boleh hidupkan, tapi ulat tak sekolah. Ulat tak pakai baju. Tapi hari ni apa buat? Terpaksa harum. Adik-beradik ada tolong ke? Ada tolong? Hari tu lah. Hari yang kematian tu tolonglah. Ada tiap-tiap bulan hantar beras. Nanti kata, laki kau tak disimpan ke? Nampak tak? Dia soal balik. So, beringat sebelum kena. Backup. Kalau jadi apa-apa dekat diri kita, kita dah ada satu lagi backup. Saya selalu cakap ibarat kaki. Satu, kita kerja cari makan. Alhamdulillah. Jaga elok-elok. Niat, doa. Mudah-mudahan sihat boleh kerja. Lagi satu, what if kalau jadi apa-apa dekat kaki ini? Tak boleh kerja? Tak. Kita kerja? Boleh. Tapi tempat kerja dah tak ada. Hilang tutuplah, hotel tutuplah, itu tutup. Ataupun dia kata kami nak downsize dia punya perniagaan, kami nak kecilkan, kami paksa buang orang. Tu yang ambil apa? VSS apa semua kan. Kalau kita dah dapat banyak tak apa. Kalau baru kerja macam mana? So backup. So peluang hari ini saya nak kongsikan dengan anda adalah satu peluang perniagaan yang mana kita kata modalnya kecil, kita bantu kalau anda mahu. Kita bimbing. Kalau kita nak berniaga nasi lemak, siapa ada peduli? Hang pandai buat sambal boleh, tak pandai pun tak apa. Kalau tak laku pun tak ada orang peduli. Tapi berniaga ni kita peduli. Kita ambil berat. Kita nak anda berjaya. Kalau anda tak ada masalah, wang tak jadi masalah. If money is not the issue, if money is not the problem. Saya yakin dan percaya anda semua ada impian. Kita pakai kenderaan apa yang kita suka atau apa yang kita mampu. Hari ini dengan payslip kita yang kita ada, kita pergi bank, saya teringin nak beli Mercedes. Agak-agak bank lulus tak? Tak laku. Tak laku. Sebab dia akan ni. Nak beli rumah dekat KL, punyalah mahal KL kan? Biasa-biasa kalau pergi rumah, biasa-biasa 500 tu biasa-biasa saja. Tapi kalau teringin nak rumah ada 2 tingkat, ada bilik air banyak, ada bilik banyak, ada yang berjuta-juta harga tu, boleh ke? Minta maaf cakaplah. Mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, berapa kali mati, berapa kali hidup balik pun kita tak mampu dengan payslip kita. Serius. Saya masa kerja di KL, saya ada satu kereta. Kereta pun kereta yang sederhana. Balik kalau Dr. Azmi on call, saya balik naik bas. Naik bas. Sebab satu kenderaan, dia nak on call, dia nak guna kereta. Bukan senang. Sampai saya duduk Kepong masa tu daripada KL, HKL, naik bas mini. Lepas tu sampai dekat halfway, padatnya orang dengan orang Bangla barunya. Saya turun, dia tak nak termuntah naik teksi. Tak boleh naik teksi hari-hari. Tak mampu. Dapat pula anak masa tu anak kembar. First baby dah kembar. Dah ada 2 servant. Satu hantar kat mak, satu saya bela. Dah lama mak pun pakai servant, saya buat matilah aku. Ambil. Jadi maknanya kehidupan kita bukan senang. Money is not an issue. Agak-agaknya kereta apa yang anda. Boleh. Satu kaki cari makan, satu kaki bina impian. Slowly. Kita kerja pun 30 tahun, 40 tahun ada orang. Tapi hari ni kita kerja 5 tahun. Betul-betul kita buat berniaga ni, kita capai impian anda. Rumah apa yang kita duduk sekarang? Adakah rumah impian? Adakah rumah sewa? Ataupun kita boleh hidup? Ataupun kita boleh beli rumah yang kita mampu? Allah jadikan dunia ni sangat indah, sangat cantik, sangat luas. Ni cuti sekolah kan? Mana kita bawa anak kita pergi bercuti? Cuti-cuti Malaysia ataupun cuti-cuti jalan-jalan cari makan. Sebenarnya cantik dunia ni. Kalau rasa siapa yang belum rasa snow tu macam mana, balik ni sekarang buka freezer rasa macam ni snow. Doktor Siti kata macam ni. One day I will touch. Saya akan pegang snow betul-betul, real snow. Boleh? Dulu saya tak pernah jalan ni, tapi ni semua saya dah pergi. Yang ni bulan 4 nak pergi lagi Paris.
kali kedua, kali ketiga. Nampak tak? Bukan duit poket saya. Hard earned money, I'm not going to spend. Kerja kita teruk-teruk, kita simpan untuk backup kalau jadi apa-apa emergency. Tapi perniagaan ini menyediakan perjalanan percuma VVIP. Duduk Four Seasons, jalan hebat-hebat. Pernah dekat Eiffel Tower tu, makan dining kat atas. Mahal dia, tapi free. Pergi lah. Alhamdulillah. Okey. Duit memang tak bawa mati. Bila saya cerita kongsikan pengalaman ni, alah doktor ni asyik-asyik duit, asyik-asyik duit. Ingatlah akhirat. Ingat aku tak ingat akhirat. Nak buat amal jariah, nak buat infak, nak pergi Mekah. Kena duit yang. Sekarang duit saya buat medical check up untuk orang-orang haji kan. Mahal. Dulu kerajaan bagi, kalau you pertama kali, kerajaan support RM12,000. So maknanya total kita belanja RM22,000. Tapi kalau you second timer, RM46,000 paling murah. Paling murah. Sebab kalau you tak ada duit, dia kata you tak layak. Dari segi Islam, tak apa, tak berdosa. Sebab kalau masa, kesihatan, keuangan tak mencukupi, tak apa. Kadang kita cakap, bagilah lulus mudah-mudah. Tak boleh doktor. Sebab kalau dia tak sihat, kat sana teruk orang tabur haji, teruk orang perubatan. So kita kena strict. Gula tak boleh lebih pada 7. So kalau rasa kencing manis tu, kenalah bertahan. Sebab ada yang saya lulus, sampai nak dapat, tak lulus. Kena renal failure lah, kena stroke lah apa. Sebab tak jaga. Sebab pemeriksaan dia lebih kurang dalam 2 bulan. So those yang dah dapat, dah buat pemeriksaan, tolong jaga kesihatan. Selitkan, pesan kat kawan-kawan. Sebab sekarang bukan murah. So bulan puasa kita nak impak kan, banyak sedekah-sedekah bagus kan. Kalau bulan puasa lagi lipat ganda. Nak duit. Kita jadi orang yang bagi zakat, bukan penerima, bukan asnaf. Ini penting. Sebab banyak orang tak faham. Saya buat benda ni bukan sebab saya nak duit. InsyaAllah, saya bantu anda. Sebab apa yang saya dapat, saya nak anda pun dapat. Saya tak peduli, ada kaitan ke Izzuddin? Bukan saudara, bukan adik-beradik, bukan kawan, tak kenal. Tapi bersungguh-sungguh saya kata, jomlah buat, jomlah saya bantu. Sebab apa? Saya nak anda pun dapat apa yang kami dapat banyak. Bukan makan apa beras mah, bukan makan tepung mah, tetap tepung gandum kan. Tempat tidur bantal ke kamu. Tapi kami nak dapat apa yang kamu dapat. Sama-sama kita dapat. Kita buat sama. Tapi dengan syarat anda mahu belajar, mahu buat. Ya? So anda buat pilihan. Hari ini I think I miss one part . Ada okey. Saya nak sentuh part ni sebab saya dah berumur. Yang ni pun I miss, I think. I skip kan. I miss. Tak tahu. Ini suri rumah. Siapa suri rumah? Suri rumah. Yang kena ingat yang kita kena ada meniaga sendiri, kita ada pendapatan sendiri. Sebab suami boleh sakit, suami boleh meninggal. Yang tak syok tu yang nombor 3. Location dah tempat lain. Dia tak location, kita hantarlah location rumah kita. Dia tak pergi rumah kita. Dia pergi location lain. Banyak jadi kan. Bila senang, bila susah sama-sama. Bila senang, dah lain macam. Hakikat kehidupan. Saya banyak ni sebab datang klinik turun menangis. Dengarlah 5 minit tu nangis dia. Nangis. Doktor kenapa? Ni tak. Ada lagi yang kena pukul lah, yang ni lah, yang tu. Ada. Buat report polis. Kita pun buatlah medical report. Ambil gambar. Saya pula mengajar. Ambil gambar. Sementara lebam tu ada, sementara tu ada, ambil gambar bukti. Jangan tunggu lebam tu hilang. Nguri kamu. Sebab kita nak buat bahan bukti. Satu yang sensitif yang saya nak cerita dekat anda ialah bila kita tua. Bila kita tua. Saya nak share lah. Wak Imah kita kata tua kalau boleh kita sihat, kalau boleh mati tanpa sakit lah, kalau boleh kan. Tapi bila kita tua kita sakit, contoh baru ni.
bapa Dr. Azmi masuk hospital. Just sakit bleeding saja. Sebab dia mungkin makan aspirin lama sangat. So small bleeding. Jadi dia pucat, kita pun bawa pergi. Berak hitam, melanic stool. So kita pun bawa pergi hospital. Masuk Columbia. Orang tu pun pandai. Anak dia bagus-bagus, dia tak mau. Hospital dia tak mau. Hospital kerajaan dia tak mau. So kita pun masuklah, bawa pergi. Dekat rumah sebelah rumah saya je Columbia. So bawa ajalah. Bawa. Masuk 3 hari. Masuk 3 hari tak ada operation sayang. Masuk darah 1 pint. Masuk buat x-ray. Lepas tu buat scope, OGDS nak tengok ada bleeding ke, active bleeding ke tak ada. Balik keluar berapa bil? Pandai kira? Cuba teka. 5,000. Okey. Izzuddin as a doctor, berapa ribu? 20,000. 3 hari. 20,000 tu kalau kita lah kerja biasa-biasa, anak cekenit-cekenit ni, agak-agak berapa lama awak simpan 20,000? Ni Amirul kan? Agak-agak 20,000. Dia student lagi. Student lagi. Yang mana yang kerja? Agak No, frankly speaking, kita ni kongsi-kongsi je yang feel free. 20,000 agak-agak berapa kita kumpul? Setahun lebih, 3 hari habis. Tak habis gitu, balik pakai pampers. Pampers bapak dia lebih ingat-ingat lupa. Kadang suka buang, kadang-kadang Seven pun cakap. Pampers saja 1,000 lebih. Sebulan. Nutrilite itu kami support. Ubat sekarang ubat mahal-mahal. Dia tak boleh bagi makan aspirin dah. Kena makan ubat apa-apa yang mahal itu kan, cair darah yang mahal. Paksa tanggung bapak kita, syurga kita. Tapi boleh ke cakap? Ya, tak ada duit. Boleh ke? Hari ni mak kita sakit, Izzuddin, saya tak cakap dengan ni. Siapa namanya? Cik Izzuddin je. Nama? Amirul juga. Ni Amirul juga. Ui, banyak Amirul. Hari ni mak kita sakit, telefon, Mirul, mak sakit, mak demam. Mak demam, mak. Mak pergilah klinik dulu yang terdekat. Nanti kalau ada cuti, Amirul balik. Tapi kalau mak tu jutawan. Mirul, mak demam. Mak demam, mak. Hari ni aku ambil cuti tanpa gaji sebulan, aku bela mak. Sebab kalau mak tu mati, aku jutawan. Nampak tak? Tapi sebab mak tu tak ketahuan, miskin, susah, kita pun berkira anak ni kang betul, kang minyak, kang nak makan, kang ni, kang balik rumah nak bawa pergi rumah, nak pergi bawa klinik. Lepas tu cakap dengan doktor, saya pernah, ini frankly speaking, saya pernah. Doktor, ceklah doktor, saya sakit je. Sebab mak tu beban pada dia. Dia nampak beban pada dia. Tapi kalau kita ada pendapatan sendiri, kalau kita ada ni, kita tak heran. Kalau hari ni kita sakit, income kita 15,000 sebulan, kita boleh panggil nurse. Datang visit ni, bukan kata nurse, datang doktor, datang panggil house call. But we can pay you. Tapi ini kita dapat belas ihsan anak. Jadi apa? Kita terpaksa. Mak, bela anak aku, mak. Nanti bulan-bulan aku bagi duit. Belalah orang tua tu. Nampak tak? Mak kita jadi hamba pada kita. Tak mau. So orang yang dah tua-tua ni jangan harap pada anak kita. Tanya dia orang. Agak-agak kita boleh jawab sendiri. Berapa anak kita bagi kat kita sebulan? Yang muda-muda tanya diri anda. Berapa anda bagi kat anak anda, mak anda sebulan? Mak kita bela kita bukan senang. Susah payah. Dulu dia hantar kita belajar, mana dia berhutang, mana dia ni. Dia cari korek duit. Bila kita kata, mak nak beli ni, nak beli tu. Koki apa semua. Cari duit, bagi adik. Ini saya suka buat peniaga ni sebab kita okey. Tetapi kita ada lebih, boleh bantu keluarga kita yang susah. Kita okey, tapi kita boleh bantu adik-beradik kita yang sakit. Sebab tu kita mesti kaya. Jangan takut sebut kaya. Sebab kita ada niat kita yang tertentu. Kita ada tujuan. Kita nak jadi orang yang bermanfaat. So kawan-kawan, ya, fikir-fikirkan. Lepas ni kita akan ada sesi yang lagi lama. Sambil-sambil fikir.
Boleh ke? Mau ke? Yang ni lah saya terlupa ni. Yang ni. Sangat sensitif. At this age, at my age, saya sangat sensitif. Saya tak nak anak saya jadi orang yang meminta, mengharap belas kasihan anak untuk support saya. Sebab tu kita kerja keras, kita nak kita ada pendapatan. Bisnes ini boleh jaga kita bila kita tak sihat. Bisnes ini boleh jaga kita bila kita perlukan. This is the right business. Saya bukan bodoh. Saya keluar Universiti Melayu. Izzuddin keluar mana? Egypt. Sama dengan Iqbal Nak saya dua-dua Egypt. Kita belajar sangat susah, sangat teruk. Saya bukan suka-suka buat negeri sebab saya nampak this is the only opportunity yang boleh bantu orang, juga bantu diri saya untuk masa depan. My backup system, my backup plan, my retirement plan. Okey, so saya sudahi setakat ni. Saya serahkan balik pada MC. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.